مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفية هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موافق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا وبالخير يا فتاح فافتح لنا وبالهدى وبالعلم كلنا يا عليم مفضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat taufik dipertemukan kembali pada malam ini dalam majlis ilmu Taman Syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Diharapkan hadirin hadirat sekalian nasihat dan afiat. Mari sama-sama kita perbetulkan qasad kita dan niat kita serta menjaga adab dan akhlak kita di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah merezekikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sambungan kitab Risalah Al-Misbahul Munir, malam ini muka surat berapa dah? 42. Ramai balik kampung ya. Ya ya. Dulu. Allah sayang. Baru masuk ke? Baru masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, huraian sifat yang kelima daripada 20, yaitu qiyamuhu ta'ala binafsih. Arti qiyamuhu ta'ala binafsih, berdiri Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sendiri. Adapun maksud berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri ini bukan maksud yang segera difaham, kerana makna ataupun maksud yang segera difaham daripada berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri ini dengan makna Allah Ta'ala tu keadaan kelakuannya daripada duduk bangun berdiri tanpa ada yang menolong, tanpa ada yang membantu. Itu makna yang segera difaham, bukan murad, bukan itu yang dikehendaki, bukan itu yang dikehendaki dengan berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri, bukan itu yang dimaksudkan. Kalau itu yang kita maksudkan, rosak akidah kita. Kalau itu yang kita maksudkan, Allah Ta'ala duduk kemudian bangun berdiri, rosak akidah. Baik, lagi akan dihuraikan tu. Wajib pada syarak pula, makna wajib pada syarak juga. Apa makna syarak? Undang-undang Allah lah. Wajib pada hukum syarak pula, yakni juga kerana perkara yang diwajibkan pada syarak itu banyak.
Ini antaranya. Wajib pada syarak pula, yakni wajib pada hukum syarak juga. Apa maksud wajib pada syarak? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Lagi satu pula, wajib pada syarak ni bermakna perintah Allah ke atas kita mukallaf sebagai suatu perintah yang putus, yang mu'tamad. Seorang pun daripada mukallaf tak boleh mengecualikan diri daripada perkara yang diwajibkan oleh Allah. Itu mana wajib pada syarak. Wajib pada syarak adalah perintah yang tak boleh dipilih-pilih. Suka ataupun tidak, mahu ataupun tidak, apabila perkara itu diwajibkan oleh Allah, mesti kena buat. Tak boleh pilih. Kita nak pilih cari nafkah sahaja, mengaji fardu ain tak mahu, tak boleh. Sebab kedua-dua tu wajib. Cari nafkah halal pun wajib, mengaji tauhid pun wajib. Jadi kena buat. Jadi wajib pada syarak pula atas tiap-tiap mukallaf mengetahui, wajib kena tahu. Kenapa wajib kita kena tahu perkara ni? Kerana perkara ini antara perkara yang wajib kita i'tiqadkan di dalam hati kita, wajib berpegang. Siapa pun kita, laki-laki, perempuan, kaya, miskin, tua, muda, sebagai muslimin, sebagai mukmin, wajib percaya di dalam hatinya bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan qiyamuhu bi nafsi. Mesti kena tahu. Kalau tak tahu, wajib belajar. Jadi wajib kita mengetahui serta mengaku putus. Apa maksud mengaku putus ni? Jazam. Mengaku putus ni mana jazam. Akidah ni mesti jazam. Dia tak boleh berbolak balik. Dia mesti jazam yang putus. Tak boleh tarik dah sampai bila-bila, tak berubah sampai bila-bila. Apa pun keadaan kita atas dunia ni, tetap pegangan kita tidak berubah. Itu makna jazam. Kalau hari ni lain, besok lain, itu tak jazam. Bila tak jazam, tidak sah akidah. Walaupun sekarang dipercaya ada Allah, tapi tak jazam, berbolak balik hati. Itu tak beriman lah namanya. Na'udzubillah. Mesti jazam yang putus. Pegangan dalam hati itu putus. Jadi serta mengaku putus di dalam hatinya, hati tiap-tiap mukallaf akan tentu sungguh, yakni wajib berdirinya Allah Ta'ala dengan sendiri dan tidak berkehendak kepada yang menjadi, yakni tidak berkehendak Allah Ta'ala kepada yang menjadikan dia. Itu habis hayatnya. Habis hayatnya tidak berkehendak kepada yang menjadikan dia, yakni Allah tidak berkehendak kepada yang menciptakan dia. Kerana dialah pencipta. Dialah pencipta, sebab tu dia tak berhajat kepada yang menciptakan dia. Lagi pula Allah Ta'ala itu bukan bersifat baharu. Kita dah belajar dah qidam dah. Allah Ta'ala bersifat qidam. Adanya Allah tu sedia kala, tidak ada permulaan bagi adanya Allah. Allah bukan berasal daripada tiada kepada ada. Allah tu sedia ada dah. Yang berkehendak kepada pencipta ni benda baharu. Ingat tu. Yang berhajat kepada pencipta, yang berhajat dijadikan, benda baharu. Allah bukan baharu. Allah qadim, sediakan, sediakan dia. Kena kenal Allah tu. Itulah antara sifat Allah. Jangan tahu nama dia, tahu nama Allah, sifat dia tak tahu. Bila tahu nama tak tahu sifat, nanti ada yang mensifatkan Allah tu dengan sifat-sifat yang tidak layak dengan Allah. Contoh dikatakan Allah baharu, contoh. Ataupun dikata Allah yang menjadikan dirinya sendiri. Macam ni.
Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak kepada yang menjadi, yakni yang menjadikan dia. Kalau orang tanya kenapa Allah Taala tidak berhajat, tidak berkehendak kepada yang menjadikan Allah, Allah tidak berhajat kepada yang menciptakan Allah. Jawabnya kerana Allah Taala itu Tuhan yang bersifat dengan sedia kala. Kalau Allah bersifat baharu, berhajat kepada pencipta macam kita ni. Kita ni semua ni, makhluk ni, alam ini berkehendak kepada Tuhan yang menjadikan. Kalau Allah tidak berkehendak, kalau Allah tak kehendak menciptakan kita, mustahil kita wujud di alam ini. Betul tak? Allah tak berhajat kepada pencipta. Yang berhajat kepada pencipta ni makhluk, benda baru. Allah tidak baharu, Allah qadim, Allah sediakan. Dan tidak berkehendak kepada zat. Apa maksud dan tidak berkehendak kepada zat ni? Mudah nak fahamnya. Allah Ta'ala tidak berhajat ataupun tidak berkehendak untuk menumpang sesuatu. Allah tak berkehendak nak menumpang sesuatu. Allah tidak memerlukan sesuatu. Jadi bila kita sebut qiyamuhu ta'ala bi nafsi, berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri, ada dua makna. Ingat, ada dua makna, ada dua maksud ni. Allah berdiri dengan sendiri ada dua maksud. Yang pertama, dia tidak berkehendak kepada Tuhan yang menjadikan dia, kerana dia sediakan. Yang kedua, dia tidak berkehendak untuk menumpang yang lain. Allah tidak berhajat untuk menumpang kepada sesuatu yang lain. Allah tidak mengambil faedah daripada sesuatu yang lain. Kerana apa? Dia sempurna. Kerana dia kaya. Itu antara maksud. Ini antara maksud kaya Allah Ta'ala. Dengan makna dia tidak berkehendak kepada sesuatu. Bahkan segala sesuatu berkehendak kepada Allah. Segala sesuatu, yang bernyawa, yang tak bernyawa, semuanya berkehendak kepada Allah. Batu kayu berkehendak kepada Allah. Manusia, syaitan, jin, iblis, malaikat, nabi, rasul, syurga, neraka, semuanya berkehendak kepada Allah. Gerak diam kita ni berkehendak kepada Allah. Sedar tak kita sekarang ni, kita sedang berkehendak kepada Allah. Tanpa Allah saya tak boleh bercakap. Tanpa Allah kehendak, saya tak boleh bertutur. Tuan-tuan tak boleh memandang. Tuan-tuan tak boleh berfikir. Tuan-tuan tak boleh duduk begini. Tuan-tuan tak boleh solat kalau tidak dikehendaki oleh Allah. Kita ni sentiasa berhajat kepada Allah, cuma lupa. Cuma hati kita lupa, disibukkan dengan sesuatu yang selain Allah Ta'ala. Jadi mana nak ingat? Hati kita ada satu je. Ingat A, lupalah B. Ingat B, lupa A. Ingat dunia, lupa akhirat. Ingat makhluk, lupa Tuhan. Bila ngaji yang jadi, barulah teringat sekejap. Kan wallahu alam, lupalah balik. Lepas tu ngaji balik, ingat balik. Boleh tahanlah juga, daripada tak ingat langsung. Sebab tu kita ni sibuk apa pun kena mengaji. Jadi mengaji ni ada break sikit lah. Tak adalah lajak sangat. Kalau tak mengaji lajak, tak ada break. Ingat duit pagi, petang, siang, malam. Tak teringat ke Tuhan yang bagi duit dah. Ingat ke duit, bukan ingat ke Tuhan yang bagi duit. Jadi itu maksud berdiri Allah dengan sendiri. Ada dua, ingat tu. Yang pertama, tidak berkehendak kepada Tuhan yang menjadikan dia, kerana dia sedia kala. Bahkan dialah yang menjadikan segala sesuatu. Yang kedua, dia tidak berhajat menumpang yang lain. Sebab tu Allah jadikan alam ni bukan untuk diambil faedah, tidak. Allah tidak mengambil faedah daripada alam yang dia ciptakan.
Allah tidak mengambil faedah ataupun keuntungan daripada ibadat yang kita kerjakan. Ibadat yang kita buat ni untuk kita, bukan untuk Allah. Kita kena ingat, kita ni semua tak ada kepentingan langsung pada Allah. Kita semua tidak ada kepentingan langsung pada Allah. Tapi Allah tu sangat penting untuk kita. Kita tak ada kepentingan. Kita taat, kita dapat kebaikan. Kita maksiat, tak nak pedulikan apa yang disuruh, azab bala atas diri kita. Jangan kita perasan bila kita jadi orang soleh Allah bertambah untung dah. Kita mengaji, kita taat, Allah jadi bertambah hebat, Allah jadi bertambah kuasa, Allah jadi bertambah untung dah. Dia bersifat dengan sempurna, tak perlu kepada sesuatu. Ingat tu. Allah tak berhajat pun pada kita. Sebab tu Allah suruh kita buat baik sebab Dia nak bagi balasan baik, bukan untuk dia dapat kebaikan. Dia tak perlu sesuatu, dia kaya lah. Itulah hakikat kaya sebenar-benar. Itulah namanya kaya yang hakiki. Kaya hakiki dengan makna tidak berhajat kepada yang lain. Kita kaya manusia ni kaya majazi, dia pinjam aja. Lagi satu kaya muqayyad, bergantung dengan Allah. Kalau Allah tak bagi nikmat, tak kaya kita, betul? Jadi hakikat kaya sebenar-benar adalah Allah. Kita ni bukan kaya, kita ni miskin, fakir. Antumul fuqara'u ila Allah. Kita ni semua berkehendak kepada Allah. Fakir kepada Allah. Yang sihat berhajat tak kepada Allah? Yang sihat berhajat tak kepada Allah? Berhajat supaya Allah mengekalkan sihat kita. Yang sakit berhajat tak kepada Allah? Berhajat supaya diberi kesembuhan. Yang kaya berhajat kepada Allah supaya dia dikekalkan nikmat kaya dia. Yang miskin berhajat kepada Allah supaya diberi harta. Yang maksiat berhajat kepada Allah supaya diberi taufik dan ilmu untuk beribadah. Yang beribadah berhajat kepada Allah supaya nikmat taufik itu dikekalkan sampai mati. Jadi mana ruang dan waktu yang kita tak berhajat kepada Allah? Cuba kita. Cuma kita je yang tak perasan. Tak perasan kita, yang mana kita ni sentiasa bergantung kepada Allah. Setiap detik kita ni berhajat kepada Allah. Allah tak tolong kita semayang, boleh semayang? Allah tak tolong kita ingat kepada Dia, kita boleh ingat tak? Boleh tak kita ingat kepada Allah tanpa Tuhan tolong? Mustahil. Jadi nak mengingat kepada Allah tu pun harap pertolongan Allah. Nak khusyuk dalam semayang, harap pertolongan Allah. Nak berdiri semayang, harap Allah tolong. Nak baca, harap Allah tolong. Nak ingat surah, harap Allah tolong. Daripada qiyam nak rukuk, harap Allah tolong gerakkan kita. Tu dia. Sentiasa berkehendak, bergantung, berhajat kepada Allah. Lemahnya kita, dhaifnya kita, hinanya kita, betul tak? Jadi tak payah kita nak rasa mulia. Menumpang mulia apa numpang ni? Numpang mulia ke? Numpang Tuhan mulia? Mulia ke? Mulia ke menumpang? Tak. Sebab tu Allah benci orang rasa diri dia mulia. Allah benci orang rasa diri mulia. Allah nak suruh kita ni sedar, sentiasa sedar yang kita ni hina, lemah, dhaif, tak kuasa. Yang kita jadi sombong, jadi takabur tu sebab kita lupa hakikat diri kita ni lemah, hina. Kita lupa berasa hebat, berasa kuat, berasa alim, berasa soleh. Mulalah kita nak mencela orang, mulalah kita nak merendahkan orang, sebab lupa hakikat diri. Yang mana diri kita ni sentiasa bergantung dengan rahmat Allah. Itu Tuhan. Dia tidak berkehendak kepada pencipta, dan dia tidak berhajat untuk duduk menumpang ataupun mengambil faedah daripada apa yang dia ciptakan. Sebab tu antara akidah kita ahli sunnah wal jamaah,
Contohnya menolak ajaran fahaman yang mengatakan Allah Ta'ala itu bertempat contohnya di atas aras sana. Kalau Allah berhajat kepada menumpang arasy, maknanya Allah mengambil faedah daripada makhluk yang dia buat. Nama dah? Dia buat arasy, dia tumpang arasy. Maknanya dia tak sempurna, tak berhajat kepada makhluk yang dibuat sendiri. Mana dalilnya? Mana dalil Allah Ta'ala itu berdiri dengan sendiri? Mana dalilnya? Mana bukti-bukti? Perlu dalil ni. Wajib mengetahui dalil. Sama ada dalil ijmali ataupun dalil tafsili, salah satu wajib kita kena tahu. Sama ada dalil ijmali ataupun dalil tafsili. Sama ada dalil itu tadi daripada Quran ataupun dalil akli, tak peduli. Asalkan tahu dalil sudah. Yang tak bolehnya beriman tanpa dalil. Berdosa. Tak tahu dalil berdosa. Sah iman tapi berdosa, tak tahu dalil tu berdosa. Dalam kitab tauhid ni semua ada dalil-dalil, semua ulama ada siapkan tulis dalam ni. Cuma kita tunggu nak belajar, mengaji, ulang-ulang, fahamkan saja. Dalam kitab semua dah ada. Kalau malas juga nak mengaji, tak dapat lah dia nak nolong. Dalam kitab semua ada dah. Mana dalil? Kenapa kena tahu dalil ni? Supaya pegangan kita jadi kuat. Dalil ni bukti-bukti. Kita nak menuduh seseorang tanpa bukti, tak kuat tuduhan kita. Betul tak? Kita nak tuduh orang bersalah, tak ada bukti, kuat tak tuduhan kita? Tak kuat. Kang datang dia punya lawyer buruk dia kan, pusing sana, pusing sini, pusing sana, pusing sini, habis kita. Dah sebab apa? Tak ada bukti. Tapi kalau ada bukti terang, nyata, jelas, datanglah lawyer buruk mana pun. Nama tak? Ni kita tak ada dalil, mudahlah nak dipatahkan, nak digoyangkan. Tu yang banyak murtad tu, sebab tu antaranya percaya kepada Allah tanpa bukti. Tak ada datang dugaan, tak apa. Datang dugaan, datang hasutan, dah bergoyang. Goyang habis dah lah. Sebab tu perlu dalil, bukti. Mana bukti kita percaya Allah Ta'ala itu berdiri dengan sendiri? Mana bukti yang kita yakin Allah tak berkehendak dan tak berhajat kepada yang lain? Mana bukti? Nenek cakap, mak cakap, tak pakai. Nenek cakap belum tentu betul lagi nenek kita. Mak kita cakap belum tentu betul lagi. Itu nama taklid, tiru orang. Kita sendiri mesti fahamkan bukti itu. Supaya kita ni menjadi orang yang beriman kepada Allah dengan kefahaman kita, bukan dengan meniru orang. Meniru orang ni dalam dua, ada kalanya betul, ada kalanya salah. Jadi kita kena tahu dalil sendiri. Mana dalil, mana bukti kita percaya Allah Ta'ala itu berdiri dengan sendiri, Allah tidak berkehendak kepada sesuatu, tak berhajat kepada sesuatu? Mana bukti? Ni buktinya. Antara buktinya ada dalam Al-Quran. Mana? Firmanullah Subhanahu wa ta'ala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu dalilnya, itu buktinya dalam Quran. Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala itu tidak ada Tuhan yang lain melainkan Ianya juga. Tuhan yang hidup, lagi pula yang bersifat dengan qiyamuhu binafsih. Qayyum tu maknanya berdiri dengan sendiri. Apa maksud berdiri dengan sendiri? Mudah ringkasnya, tidak berkehendak dan tidak berhajat kepada segala sesuatu. Tu ringkasnya. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Tuhan yang hidup, wahai Tuhan yang berdiri dengan sendiri. Dengan makna, wahai Tuhan yang tidak berkehendak kepada sesuatu dan tidak berhajat menumpang kepada sesuatu. Itulah Allah yang kita duk sebut-sebut selalu tu. Antara sifat yang wajib bagi dia apa? Dia tidak dijadikan dan dia tidak berhajat kepada sesuatu. Itulah kekuasaan Allah.
Kalau berhajat kepada yang lain, lemah. Kalau memerlukan yang lain, maknanya lemah. Ada hajat je kepada yang lain, lemah lah. Perlukan kepada yang lain, lemah lah tu. Dia kalau kuasa tak ada hajat langsung, tak perlukan langsung pada yang lain. Itulah baru kata hebat, baru kata kuasa. Tapi kalau masih berhajat kepada yang lain, menanti-nanti yang lain, menunggu-nunggu yang lain, mengharapkan yang lain, itu lemah. Lemah. Allah bersifat dengan maha kuasa. Kalau Allah berhajat kepada yang lain, berkehendak kepada yang lain, makna dia belum sempurna lagi. Dan makna berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri itu dia nak huraikan. Dan makna yang dikehendaki, makna-makna ini yang dikehendaki. Dan makna yakni yang dikehendaki berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri itu, maknanya ialah ada Allah Ta'ala itu tidak berkehendak kepada yang menjadikan dia. Itu makna dia. Yang pertama. Makna yang pertama. Berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri dengan makna yang pertama, dia tidak berkehendak kepada yang menjadikan dia. Maka jangan kita percaya ada fahaman-fahaman, perkataan-perkataan yang mengatakan Allah Ta'ala dijadikan contohnya, ataupun Allah Ta'ala yang menjadikan dirinya sendiri. Ada juga orang kata macam tu, Allah yang jadikan diri dia sendiri. Dia kata Allah lah yang buat diri dia sendiri. Macam mana nak buat diri sendiri? Boleh ke buat diri sendiri? Nak baca Allah yang buat diri dia sendiri. Baik. Faham daripada membuat ni, benda ada ke tak ada? Membuat, yang nak dibuat tu ada ke tak ada? Tak ada lah. Nak buat surau dah ada ke belum? Belum. Baru kata nak buat, betul? Jadi kalau kata Allah membuat dirinya, maknanya Allah ni asalnya tak jahanam akidah. Tak rosak akidah. Allah buat diri dia, maknanya dia asalnya tiada. Maknanya kalau dah asalnya tiada, bila baharu sama tak macam kita? Sama tak? Apa hukum samakan Tuhan dengan baharu? Syirik lah, kafir lah jadinya, murtad. Faham tu? Jadi kita kena faham makna mensyirikkan Allah tu, kena faham betul-betul. Bukan semata-mata mensyirikkan Allah ni pergi sembah patung, sembah berhala je. Waktu kita kalau tak mengaji, kita berasa relax aja, berasa aman aja akidah kita. Mentang-mentang tak pergi sujud pada patung, belum tentu lagi kita selamat. Banyak cara lain lagi setan nak mengkafirkan kita. Sebab tu orang yang takut rosak akidahnya, rosak imannya, dia risau, takut, dia akan berusaha menjaga akidah dia. Macam mana cara dia? Dia pergi belajar. Takut salah faham. Kalau kita tak belajar, kita rasa macam betul je kefahaman kita. Jadi orang yang takut rosak akidah, dia akan belajar. Dia takut akidahnya rosak, dia belajar, dia mengaji untuk dia pastikan akidah dia betul ataupun salah. Azan. Fadhal, nak azan boleh? Silakan. Haula wala quwwata illa billah.
Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan makna berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri itu ialah ada Allah Ta'ala itu tidak berkehendak kepada yang menjadikan dia. Kerana Allah Ta'ala lah yang menjadikan segala sesuatu. Kemudian kerana Allah Ta'ala itu adalah Tuhan yang bersifat dengan qidam, sedia kala. Jadi apa-apa yang sedia kala bukan dijadikan. Sama ada zat Allah tidak dijadikan. Begitulah juga dengan segala sifat-sifat Allah Ta'ala itu juga tidak dijadikan. Jadi zat Allah tidak dijadikan, sifat-sifat Allah Ta'ala juga tidak dijadikan. Semua sifat Allah Ta'ala yang tidak terhingga, tak terhitung banyaknya itu ada sediakan. Jangan kita kata Allah yang menciptakan sifat-sifat dia sendiri. Jangan. Allah yang jadikan segala sifat-sifat dia. Allah yang jadikan sifat kudrat dia. Allah yang jadikan sifat iradat dia. Allah yang jadikan sifat sama' basar dia. Allah yang jadikan sifat ilmu dia. Itu semua batil, itu semua salah, semua karut merosakkan akidah tu. Kerana semua sifat Allah Ta'ala itu qadim, bukan baharu. Kalau sifat Allah baharu, serupa makhluk lah. Jangan lupa tu, laisa kamitslihi syai'un. Dia tak sama dengan segala sesuatu, tak sama pada segala sudut, tak sama pada segala pihak. Itu Tuhan. Kalau kita baharu, maka Allah tidak baharu. Zat kita baharu, zat Allah tak dikata baharu. Sifat kita baharu, sifat Allah tak boleh dikatakan baharu. Faham baik-baik makna mukhalafah. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, dia tak sama dengan segala sesuatu yang baharu, tak sama pada segala sudut, segala pihak. Nak khayalkan macam mana, nak congakkan bagaimana, nak gambarkan macam mana, semuanya mustahil bagi Allah. Tak boleh nak kata begini, tak boleh nak kata begitu. Dah bagaimana hakikat Allah tu? Tidak ada yang mengetahui melainkan dia sendiri. Dia sendiri yang mengetahui hakikat dirinya. Dia sendiri yang mengetahui hakikat segala sifatnya. Dan tidak berkehendak kepada suatu zat yang hendak ada ia Allah di zat itu. Mudah bahasanya. Dan tidak berkehendak Allah untuk menumpang yang lain. Itu mudah nak faham. Allah tak berhajat nak tumpang sesiapa. Ataupun Allah tidak berhajat untuk mengambil sebarang faedah daripada sesuatu. Dia tak ambil faedah. Dia perintah kita semayang, faedah untuk kita, bukan faedah untuk Allah. Allah suruh kita kenal dia, faedah untuk kita, bukan faedah untuk Allah. Allah tak rugi kalau kita tak kenal dia pun. Allah tak rugi kalau satu dunia ni manusia tak beriman kepada Allah. Allah tak jadi kekurangan apa-apa pun. Semua nak jadi kafir contohnya. Semua tak nak beriman kepada Allah, tak ada jadi masalah pada Allah. Dia tak menumpang sesuatu. Yang ruginya kita lah. Kalau kita tak nak taat, tak nak ikut perintah dia, yang ruginya kita, bukan dia. Kalau begitu, bolehlah kita terjemah pada cakapan Melayu dengan kata ada Allah Ta'ala sendiri-sendiri. Maknanya ringkasan daripada itu tadi. Ringkasan daripada dua benda ni tadi. Allah tidak berkehendak, Allah tidak dijadikan, dan dia tidak berkehendak menumpang sesuatu. Jadi kesimpulannya, boleh kita katakan Allah Ta'ala itu ada sendiri-sendiri.
Jangan keliru pula, benda sama, cuma olah kepada bahasa yang lain, yang nak memberi kepahaman bahawasanya Allah Ta'ala ini tidak dijadikan dan dia tidak berhajat menumpang mengambil faedah yang lain. Boleh dikatakan Allah Ta'ala itu ada sendiri-sendiri. Kalau orang tanya ada Allah Ta'ala tu ada sendiri-sendiri, itu apa maknanya? Patah balik yang tadi, iaitu mana? Tidak berkehendak kepada Tuhan yang menjadikan dia dan tidak berhajat benda sama je. Jangan pening pula, benda sama je. Nanti kau tanya pula ada sendiri-sendiri, macam mana ada sendiri-sendiri? Itu pula tadi tidak berkehendak kepada yang menciptakan dia dan tak berhajat menumpang yang lain. Dalam erti kata lain, ada sendiri-sendiri. Boleh? Bijak semua lah. Iya, orang mengaji ni bijak. Orang yang berakal di sisi Allah, bukan orang yang kaya raya, tidak. Orang yang pandai meniaga harta banyak berjuta, bukan. Orang yang bijak di sisi Allah adalah orang yang menggunakan akal fikirannya untuk taat kepada Allah. Orang yang guna akalnya menuntut ilmu, mengenal Allah, mengetahui hukum hakam, halal haram, bagaimana cara nak dekat dengan Allah, bagaimana buat persiapan mati, macam mana nak senang hari kiamat besok. Ini orang yang bijak, kata Nabi SAW. Sebab tu kita kata tadi, orang yang belajar, yang mengaji, yang faham, yang tak faham ni semuanya orang bijak di sisi Allah. Orang yang pandai, banyak duit, banyak harta, berjuta duitnya, tapi akal tak pernah guna nak kenal Tuhan, akal tak pernah peduli halal haram, tak tahu halal haram, tak pernah ambil pot tentang ilmu, dia bukan orang yang bijak di sisi Allah. Tapi kalau dia dahlah pandai ilmu dunia, kaya raya mewah, kemudian kenal Tuhan pula, tahu halal haram pula, ini dua bijakan. Di sisi makhluk pun dia bijak, di sisi Allah pun dia bijak juga. Beruntunglah dia ada dua benda. Tu orang yang bijak sisi Allah, orang yang gunakan akalnya untuk buat persiapan mati. Itu orang bijak. Walaupun dia tak boleh baca, walaupun dia tak boleh nak membaca, ataupun dia tak pandai mengira 2 campur 2 18 contohnya, tapi dia tahu halal haram, dia tahu mana sifat mazmumah, mana sifat mahmudah, apa amalan yang, apa perbuatan yang merosakkan ibadah dia. Dia kenal siapa Tuhan dia, walaupun dia tak pandai membaca, walaupun tak pandai skipping. Dia orang yang bijak di sisi Allah. Jadi kalau begitu kita terjemahkan dengan cakapan Melayu, ada Allah Ta'ala tu sendiri-diri, ada sendiri-sendiri, atau boleh kata gini juga, ada Allah Ta'ala itu cara-cara diri. Tak payah pening tak payah berkerut lah dengar benda tadi. Dan berkerut cara-cara diri yang tadi itulah la ilaha illallah. Kalau orang tanya ada cara-cara diri itu apa maknanya? Itulah tadi, tidak berkehendak kepada yang menjadikan dia dan tidak berhajat menumpang yang lain. Itulah makna cara-cara diri tadi. Bukan pergi ke tempat lain dah, benda sama, cuma ubah ayat. Jadi kalau orang kata Allah Ta'ala itu ada cara-cara diri, kita faham dah apa maknanya. Dia tak berkehendak dan tak berhajat kepada sesuatu. Itulah dia benda. Boleh? Ya ke? Boleh dah tu InsyaAllah dia ngaji ni kena ulang-ulang begitu. Kalau sekadar baru pertama kali, 2 kali, 3 kali ngaji tauhid tak faham, itu normal, itu biasa, tak pelik. Yang pelik ni tak mengaji pandai.
Yang peliknya tak mengaji tapi pandai, yang itu pelik tu, mencarikan adat. Tapi kalau kita buat pertama kali tak pernah belajar ilmu tauhid usuluddin ni, sekali khatam tak faham, dua kali khatam tak faham, makin ngaji makin tak faham. Itu kebiasaan, itu tak pelik, tak payah lari ya, tak payah nak buat tu alasan untuk berhenti mengaji. Faham? Sebab ramai yang macam tu. Ngaji sekali dua kali tak faham, cabut lagi dah. Oh, tak nak mengaji dah. Tahu tak, mengaji lagi daripada mengaji tauhid ni berdosa. Jadi mau tak mau kena tunggu sampai bila? Sampai mati. Aku ni tak boleh lah belajar ilmu tauhid ni, tak ni faham lah. Tak ada faedah rasa kalau belajar tak faham ni. Tak nak mengaji lagi dah. Kena tipu dah tu, kena perangkap dah tu. Faham tak faham kena mengaji, sebab benda wajib. Benda wajib, faham tak faham kena belajar, kena mengaji. Berhenti berdosa. Kecuali dia dah alim, dia dah pandai, dia dah faham, dia nak berhenti, tidak berdosa. Sebab lepas dah tuntutan fardu ain atas diri dia. Lepas dah tuntutan fardu ain atas diri dia, sebagai orang awam mengetahui benda-benda yang bersangkut paut dengan akidah ni, dia tak nak belajar lagi usuluddin, tidak berdosa. Tapi selagi tak faham, tak pandai lagi, haram berhenti. Haram lagi, tak boleh. Sebab tu kita pesan mengaji ni kena cara dia, kena betul istiqamah. Fahamkan istilah-istilah. InsyaAllah akan Allah bukakan kefahaman tu sedikit demi sedikit. Kena sabar. Nak cari akhirat ni tidak semudah mencari dunia. Nak cari akhirat tak mudah, nak cari dunia lagi senang. Nak cari akhirat ni susah, banyak dugaan, halangan, cabaran, tipu daya, perangkap macam-macam. Tak sama macam cari dunia. Cari dunia senang, cari akhirat payah. Baik, itulah yang dinamakan dia sifat qiyamuhu binafsihi. Itulah mana tadi dua benda tu, tidak berkehendak kepada yang menjadikan dan tidak berhajat menumpang yang lain. Dua benda inilah yang dikatakan sifat qiyamuhu ta'ala binafsi. Kalau terjemah Melayu, berdiri Allah dengan sendiri. Jadi berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri ni, maksudnya Allah tidak berhajat kepada pencipta dan Allah tidak berhajat menumpang sesuatu. Bukanlah dikehendaki dengan berdiri dengan sendiri itu mulanya duduk kemudian berdiri. Bukan tu. Bukan tu yang dimaksudkan. Ni yang awal-awal kita sebut tadi. Sebab segera faham Allah Ta'ala berdiri dengan sendiri. Segera faham kita apa? Dia duduk kemudian dibangun sendiri, tanpa ada yang menolong, tanpa ada yang membantu. Itu yang segera faham. Tapi itu bukan maksud. Bukan itu yang dimaksudkan sifat Allah no. Yang dimaksudkan dengan sifat Allah berdiri dengan sendiri ni yang tadi tu. Dua benda tadi tu. Tidak berkehendak kepada pencipta dan tidak berhajat menumpang sesuatu. Bukan duduk dan diam berdiri. Boleh tak nak kata Tuhan berdiri? Boleh? Tak boleh. Duduk? Tak boleh. Bergerak? Boleh nak kata Tuhan bergerak? Boleh? Diam? Tak boleh lah. Bergerak diam tu sifat makhluk. Bergerak diam tu sifat makhluk. Duduk bangun tu sifat makhluk. Jangan pula duk kata Tuhan bergerak, Tuhan diam, Tuhan pergi ke sana, Tuhan pergi ke sini. Dah tak mengaji macam-macam. Boleh ikut suka terlintas dia cakap. Dia kata sekarang ni Tuhan tengah bergerak ke mana? Sekarang ni Tuhan tengah pergi mana? Sekarang ni Tuhan tengah duduk mana? Habis jahanam lah, habis jahanam. Lepas tu suruh mengaji kita ni jangan sombong. Kena buang sifat sombong kita, sifat ujub kita tu, berasa pandai dah, berasa dah faham Tuhan tu bagaimana.
Walaupun nama Allah ni dah berpuluh-puluh tahun kita dengar, belum tentu kita faham siapa dia. Sebab tu disuruh belajar ilmu usuluddin ni. Ilmu usuluddin ni ilmu yang nak memperkenalkan kepada kita yang beriman Allah Ta'ala itu adalah Tuhan, tidak ada yang lain, Dia saja Tuhan. Maka bila sebut Dia sahaja Tuhan, maka ada sifat-sifat ketuhanan yang tertentu bagi diri Dia. Kalau tak ada sifat tu, tak layak Dia tu nak dipanggil sebagai Tuhan. Jadi apa sifat Tuhan? Ni antara dia. Bila sebut Tuhan, ini antara sifat Tuhan, iaitu mana? Berdiri dengan sendiri. Kalau bergantung kepada yang lain, itu bukan Tuhan. Kalau berhajat kepada pencipta, itu bukan Tuhan. Kalau mengambil faedah daripada benda lain, itu bukan Tuhan. Jadi Tuhan ni dia tidak mengambil faedah daripada sesuatu. Kalau dia ambil faedah daripada sesuatu, maknanya dia lemah, maknanya dia tidak sempurna, maknanya dia tidak berkuasa, masih lagi memerlukan yang lain untuk menolong, membantu dia. Itu lemah. Tidak layak Tuhan bersifat lemah. Tuhan tidak lemah, Tuhan bersifat dengan kuasa. Jadi kena ngaji ilmu tauhid ni, biar kenal, biar faham Allah yang kita duk sebut-sebut selalu tu. Jangan salah faham tentang Allah tu. Mustahil dengan tak belajar, mustahil dengan tak mengaji kita boleh faham. Benda dunia pun macam tu. Tak belajar, taknya faham walaupun benda dunia. Hari ni kita nak bekerja, minta kerja dekat tempat tu, tanpa orang didik, tanpa kita belajar, benda yang bersangkut paut dengan kerja yang kita nak buat tu, mustahil kita pandai nak buat. Mesti kena belajar, mesti kena ambil tahu, baru tahu nak buat bagaimana. Benda dunia pun macam tu. Tak belajar taknya reti, tak belajar taknya tahu, tak belajar taknya faham. Takkan tak belajar lagi faham pula. Tak belajar lagi faham daripada kalau belajar. Sebab tu saya tak nak belajar. Sebab saya kalau tak belajar, saya lagi faham semayang. Tak ke pelik ni manusia mana ni. Saya ni bukan apa Ustaz. Saya ni kalau saya mengaji, saya tak faham. Tapi kalau saya tak belajar, saya jadi faham betul. Amalan baca-baca Fatihah betul, sebut makhraj huruf betul. Tapi kalau saya belajar, saya jadi tak faham. Sebab tu saya tak belajar. Pelik manusia ni. Sebab tu kita ni suruh belajar. Janganlah sombong. Dunia, akhirat. Cakap kan pandai, dunia akhirat biar seimbang. Seimbang apa macam tu? Tentang dunia semua kita ambil tahu. Tentang ibadah, tentang akhirat, tentang amal kita tak ambil tahu langsung. Seimbang apa tu? Itu tempang, bukan seimbang. Itu tempang namanya. Rukun semayang berapa? Entahlah. Rukun mandi wajib? Tak tahulah. Najis ada berapa jenis? Tak ingatlah, tak tahu. Seimbang apa macam tu? Sudah-sudahlah. Sudah buka buku baru. Yang tak pernah mengaji. Mulai saat ni azam aku nak belajar. Azam aku nak belajar, aku nak mengaji, aku nak perbaiki amalan aku sebagai persiapan mati aku. Dan tahu mati itu apa benda, tuan-tuan. Sakaratul maut itu apa benda, alam akhirat itu apa benda, kiamat itu apa benda. Jangan kita buat main-main. Jangan buat main-main. Dunia jangan sampai melekakan kita daripada ibadah. Allah tak larang kita nak bekerja, nak kaya, nak mewah, nak selesa. Allah tak pernah larang pun. Allah cuma bagi peringatan. Jangan dikeranakan dunia, kesenangan, kemewahan, keselesaan sampai kita terlupa kenapa kita dihidupkan oleh Allah. Apa kenapa kita dihidupkan oleh Allah? Untuk apa? Ibadah.
Keselesaan ibadah ke tidak? Kekayaan selesa ibadah ke tidak? Ibadah ni apa makna ibadah? Ikut perintah Tuhan, yang zahir yang batin. Yang Allah suruh buat semua, yang Allah larang tinggal semua, zahir batin. Lepas tu nak buat tu pula ada cara dia. Nak buat, kata buat segala yang disuruh oleh Allah. Nak buat tu pula ada cara, ada undang-undang, ada peraturan-peraturan nak buat tu. Bukan buat ikut suka hati. Semayang ikut suka hati, puasa ikut suka hati, nikah kahwin ikut suka hati. Mana boleh. Dia ada undang-undang nak semayang, ada disiplin dia. Kalau langgar undang-undang tu tak sah ibadah kita. Itulah sebab disuruh belajar. Daripada belajar itulah kita tahu undang-undang cara nak buat tu, dan bagaimana cara nak tinggal. Kadang-kadang kita rasa dah tinggalkan maksiat, tapi masih dalam maksiat lagi. Dah tak buat dah tak minum arak, dah tak berjudi, dah tak dedah aurat dah. Tapi dalam hati kita ada contohnya ujub, perasaan baik dah. Bukankah itu maksiat juga? Berasa macam dah okey dah, rupanya tak okey lah lagi. Nampak tak? Ngajilah, ngaji. Nanti Allah akan tunjukkan satu persatu. Allah akan dedahkan satu persatu. Allah akan bimbing satu persatu. Orang nak hidayah kena ngaji. Orang nak hidayah, nak petunjuk daripada Allah, kena mengaji. Antara cara Allah Ta'ala bagi petunjuk pada kita ni melalui majlis ilmu. Kalau kita tak nak belajar, maknanya kita tak nak Allah menunjukkan kita ke jalan yang betul. Kalau kita beribadat tanpa ilmu, yang mengemudikan diri kita ni beribadat adalah syaitan dan nafsu. Itulah panduan kita, itulah yang bimbing kita beribadat. Kalau tak ada ilmu, nafsu yang akan ajak kita, yang akan bimbing kita beribadat tu nafsu dan syaitan kita, bukan ilmu. Kita ni disuruh mengaji supaya ilmu tu jadi panduan, pedoman. Macam mana nak semayang, macam mana nak puasa, macam mana nak bersihkan hati, macam mana nak kenal Tuhan. Itulah suruh mengaji. Yang sudah belum terlambat lagi tuan-tuan. Tak kira lah umur kita 80 tahun ke contohnya, belum terlambat lagi untuk perbaiki. Yang sudah bertaubat kepada Allah, mengaji, kemudian perbaiki perlahan-lahan. Allah tahu kita ni sedang belajar, sedang mengaji, banyak benda yang kita tak faham lagi, dan mustahil kita boleh pandai segala benda dalam masa yang begitu singkat. Jadi nak berhijrah, nak perbaiki amal, nak buat persiapan mati ni ada proses. Jadi tak apa, asalkan azam nak mengaji, belajar dah, ilmu fardu ain dulu kan, kemudian perbaiki pelan-pelan. Allah tahu kita sedang belajar. Allah tahu kita dah mula nak menghadap kepada Dia, dah mula nak perbaiki diri, dah mula nak membuat persiapan mati dah. Jangan risau. Dia maha mengerti, maha memahami dari segala sesuatu. Cari duit. Time cari duit. Mengaji jangan tinggal. Tu je. Cari duit, cari kaya, buatlah. Yang penting jangan tinggal menuntut ilmu. Tu saja. Dengan menuntut ilmu tu nanti kita akan boleh menyelamatkan yang lain-lain tu. Allah akan tunjukkan. Baik, habis. Jadi jangan kita faham Allah Ta'ala tu berdiri dengan sendiri dengan makna duduk kemudian berdiri. Maka iaitu mana? Maka iaitu Allah duduk kemudian Allah bangun berdiri. Hukumnya mustahil atas Allah Ta'ala. Apa makna mustahil? Apa makna mustahil? Perkara yang mesti tidak sekali-kali, perkara yang tidak boleh diterima pada akal sekali-kali, perkara yang tak masuk akal sekali-kali. Nak mengatakan Allah duduk kemudian bangun berdiri, mustahil, akal tak boleh terima. Mustahil ni, makna mustahil ni perkara yang akal tak boleh terima, tak masuk akal. Kalau akal terima, rosak akidah. Akal ni contohnya, akal ni boleh terima. Dia kata aku boleh terima je. Boleh je, aku boleh terima. Kalau Tuhan tu duduk kemudian Allah Ta'ala tu bangun berdiri, lepas tu dia berjalan, aku boleh terima. Rosak akidah dia. Sebab tu maksud mustahil ni perkara yang tak boleh diterima oleh akal. Tak boleh terima, jangan terima.
Bukan sahaja benda tu tiada. Mustahil ni yang pertama, dia tak ada benda tu. Dan yang kedua, akal tak boleh terima adanya selamalah. Bukan benda tu tak ada sekarang, tapi akan datang boleh jadi ada. Bukan, itu bukan mustahil, itu harus namanya. Kalau sekarang tak ada tapi akan datang boleh jadi ada, itu bukan mustahil, itu harus namanya. Allah Ta'ala serupa makhluk ni bukan harus. Allah Ta'ala serupa makhluk ni mustahil. Dan dalil atas ada Allah Ta'ala dan dalil makna bukti yang menunjukkan atas ada Allah Ta'ala cara-cara diri itu. Apa maksud cara-cara diri? Dah pening lah. Apa maksud cara-cara diri? Yang tadi itulah, tidak berkehendak dan tidak berhak. Bukan benda lain, benda tadi tu. Dan dalil atas ada Allah Ta'ala tu cara-cara diri itu, ataupun dan dalil yang menunjukkan Allah Ta'ala tu berdiri dengan sendiri, ataupun dan dalil yang menunjukkan Allah Ta'ala itu tidak berkehendak kepada pencipta dan tidak berhajat menumpang sesuatu. Dalilnya ialah kita fikir. Bila sebut dalil kita fikir, itu namanya dalil akli namanya. Tadi tu sebelum tu dah ada dah firman Allah Ta'ala tu dalil Quran, namanya dalil nakli. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum tu dalil juga, tapi daripada Al-Quran. Yang ni dalil juga. Lagi banyak bukti lagi bagus. Lagi banyak bukti lagi bagus, lagi kuat, lagi teguh, lagi mantap. Dan dalil makna bukti yang menunjukkan Allah Ta'ala itu ada cara-cara diri itu ialah kita fikir. Jikalau Allah Ta'ala tidak ada cara-cara diri, ataupun kita kata gini, kalaulah Allah tidak bersifat dengan qiyamuhu binafsih, bahkan Allah Ta'ala itu berkehendak kepada yang menjadikan dia, jawabnya nescaya adalah iya, Allah Ta'ala itu bersifat baharu. Kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan qiyamuhu binafsih, dengan makna Allah tu berhajat kepada Tuhan yang menjadikan dia, menunjukkan dia baharu. Maka iaitu Allah bersifat baharu, hukumnya mustahil. Akal tak boleh terima sekali-kali. Allah bersifat baharu, kerana telah tetap sedianya Allah dengan dalil-dalil yang nyata di sana. Apa maksud di sana? Dalam bab qiyam. Dalam bab mana? Dalam bab qidam dulu. Tu maksud di sana tu. Di sana tu dah tetap dah, terang nyata jelas dah, bukti Allah Ta'ala tidak baharu, bahkan dia tu bersifat qidam sedia kala lagi. Tengok balik dalam bab qidam, itu maksud di sana dengan makna pada bab qidam. Tu di sana tu dengan bab qidam. Tengok balik bab qidam. Sebab itulah bila ada kitab kita boleh ulang tengok balik. Di sana dengan makna dalam bab qidam dulu. Apa jadi kalau Allah Ta'ala tidak bersifat sedia kala? Apa jadi kalau Allah Ta'ala itu bersifat baharu? Ingat lagi tak? Membawa kepada dua masalah. Yang mana pertamanya daur dan tasalsul. Tengok balik. Kalau Allah Ta'ala itu bersifat baharu, nanti jadi masalah daur dan tasalsul, yang mana kedua-dua daur dan tasalsul itu perkara yang mustahil, yang boleh membawa kepada tidak ada Tuhan sekali-kali. Tengok balik dalam bab sana kita. Atau berkehendak kepada suatu zat yang hendak ada ia Allah di zat itu, maka dinamakan dia sifat. Kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan qiyamuhu binafsih, dengan makna Allah Ta'ala itu mesti kena tumpang sesuatu. Allah Ta'ala mesti kena tumpang sesuatu untuk dia ada, maka pada ketika itu dikatakan Allah Ta'ala itu sifat. Allah zat ke sifat? Allah Ta'ala itu zat ke sifat? Zat. Pandai, Masya Allah. Tempat lain tanya tak boleh jawab. Ni surau Muhibah Kajang ni, tanya je jawab, Masya Allah, bijak sungguh orang surau Muhibah Kajang ni. Saya pergi tempat lain, saya cakap macam tu juga. Saya
kata tempat lain tak boleh jawab, yang kajang-kajang pun tak boleh jawab. Lagi skor sikit. Sungguhlah, betul lah tu. Betul lah tu. Allah Ta'ala tu zat, bukan sifat. Allah Ta'ala itu adalah zat yang memiliki segala sifat kesempurnaan. Ingat tu, Allah bukan sifat, Allah zat yang mempunyai sifat kesempurnaan. Bukan Allah Ta'ala itu sifat yang memiliki sifat, bukan. Allah Ta'ala itu zat yang memiliki sifat. Jadi dalam masalah yang kedua ni, kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan qiyamuhu binafsih, kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan berdiri dengan sendiri, sudah tentu Allah mesti menumpang yang lain. Sebab kan makna dua tadi. Makna yang pertama, dia tidak berkehendak kepada pencipta. Makna yang kedua, dia tidak menumpang sesuatu. Jadi kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan qiyamuhu binafsih, yang pertama dia berhajat kepada pencipta, yang kedua dia pula mesti menumpang. Apa jadi kalau Allah Ta'ala tu mesti menumpang? Kalau tak menumpang, dia tak boleh wujud. Maka kalau dalam keadaan begitu, Allah mesti kena tumpang sesuatu untuk dia ada, maka Allah itu dipanggil sifat namanya. Allah bukan zat. Allah Ta'ala itu sifat. Yakni Allah Ta'ala itu kena kepada sifat. Dan jikalau Allah Ta'ala itu sifat, maka tentulah tidak bersifat dengan sifat-sifat ma'ani seperti kudrat, iradat yang lagi akan datang disebut. Dan tidak bersifat pula dengan sifat-sifat maknawiyah, kerana kaedah yang tetap bahawasanya sifat tidak boleh menumpang sifat. Maksudnya gini, jangan pening-pening, tak payah buat pening-pening gini. Jadi kalau Allah Ta'ala itu sifat, dengan sebab tadi dia kata Allah Ta'ala itu mesti menumpang. Kalau Allah mesti menumpang, Allah itu sifat, Allah bukan zat. Yang mesti menumpang ni sifat. Zat tidak mesti menumpang, sifat mesti menumpang. Baik, apa jadi kalau Allah itu sifat? Kalau Allah Ta'ala itu sifat, maka Allah tidak boleh lagi bersifat dengan sifat-sifat yang lain. Contoh Allah sifat. Bagaimana Allah nak bersifat dengan kudrat? Bagaimana Allah nak bersifat dengan iradat? Kerana kaedah dah menyatakan, kaedah usuluddin dah menyatakan, sifat tidak boleh menumpang sifat. Bagaimana kudrat nak ada pada Allah kalau Allah tu sendiri sifat? Faham tak? Sifat tak boleh menumpang sifat. Sifat menumpang zat. Kita ni tengok zat kita, makhluk baharu ni, tubuh badan kita ni zat namanya, tapi zat yang baharu lah, bukan seperti Allah no. Jadi zat kita ni ada pelbagai sifat. Nampak tak? Kita ni ada sifat. Zat kita ni ada sifat. Putih, hitam, tinggi, rendah, gemuk, kurus. Semua sifat tu duduk menumpang di zat kita. Kerana kita ni zat, sebab tu sifat boleh duduk pada kita. Kalau kita ni sifat, macam mana sifat-sifat yang lain nak duduk pada kita? Sifat tak boleh duduk pada sifat. Sifat hanya menumpang zat. Faham tak tu? Warna putih boleh tak nak tumpang hitam? Warna putih, sifat putih boleh tak nak tumpang sifat hitam? Tak boleh, sebab kedua-dua ni sifat. Hitam putih ni dia hanya boleh duduk menumpang zat. Cuba kita tengok papan dam tu kan. Papan dam. Papan dam tu zat namanya. Warna putih tumpang situ, warna hitam pun tumpang situ. Sebab papan tu zat, warna putih tu sifat, warna hitam tu pun sifat. Jadi warna putih hitam tu menumpang zat papan tu, diri papan tu. Ni baju ni kain ni namanya zat. Sebab tu warna apa ni? Biru. Warna biru ni, sifat biru ni boleh duduk sini, sebab kain ni namanya zat, bukan kain ni sifat. Faham tak? Tak
pula tak faham pun jawab faham je. Kan kalau jawab tak faham kan lambat habis. Jawab faham je cepat habis sikit. Nanti ulang lagi insya-Allah. Kita azam nak ngaji sampai bila. Jangan risau tak berdosa tak faham tuan. Tak berdosa tak faham. Bila kita usaha belajar mengaji tak faham tak berdosa. Yang berdosa ni tak faham tak tahu kerana tidak belajar, itu berdosa. Sebab tu kita kata rugi kalau kita tak nak belajar. Rugi sangat kalau kita tak nak belajar ni, berdosa. Kalau belajar tak pandai tak faham, Allah maafkan. Allah maafkan. Sembahyang kita belajar sembahyang tapi payah kita nak faham tentang sembahyang. Walaupun ada perbuatan-perbuatan yang membatalkan, insya-Allah diampunkan oleh Allah. Contoh macam bacaan belajar ada dengan Ustaz Lan. Ustaz Lan beduk dah macam-macam, guna tangkai menyapu, tangkai cangkul tetap baca salah juga Fatihah. Kata ulama, walaupun salah bacaannya sah sembahyang dia apabila dia bersungguh belajar. Tapi dia tak boleh jadi imam. Untuk diri dia sah sampai macam tu sekali. Tapi kalau dia salah baca sebab tak belajar, tidak sah sembahyang dia. Sembahyang dia tak sah. Setiap kali dia solatnya tidak sah. Itu bahaya kalau tak belajar. Nampak tak? Dua-dua ni salah Fatihah. Si A pun Fatihahnya salah, si B pun Fatihahnya salah. Tapi si A ni salah bacaan Fatihahnya kerana sedang bersungguh-sungguh belajar. Kata ulama, dia ni sah sembahyang dia. Walaupun bacaannya salah, sah untuk diri dia. Nak jadi imam tak boleh. Yang ni salah juga, tapi tidak sah sembahyang dia. Kenapa? Salah bacaannya kerana tidak berusaha jadi mana untung? Dua-dua ni salahnya. Untung yang ni. Walaupun salah dimaafkan dan ibadahnya diterima oleh Allah. Itu kelebihan belajar. Jadi rugi sangat kalau kita tak nak belajar. Mengaji ngaji. Sekejap je. Bukan lama pun ngaji 1 jam. Tidur setengah jam, tinggal 30 minit je. Lagi cepat sudah. Dah nak habis dah. Mana tempat berhenti? Nanti kita ulang lagi insya-Allah. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kalau Allah Ta'ala tu sifat, nescaya tak adalah sifat-sifat lain. Kudrat tak boleh ada pada Allah, iradat tak boleh ada pada Allah, ilmu tak boleh ada pada Allah. Apa jadi kalau begitu? Maka kalaulah Allah Ta'ala tu tidak bersifat dengan sifat-sifat ma'ani maknawiyah tadi, nescaya tidak menjadi ia, nescaya tidak menciptakan ia. Ya Allah akan makhluk ini. Macam mana Allah Ta'ala nak jadikan alam ini kalau Allah Ta'ala itu tidak bersifat kudrat, tidak bersifat iradat, tidak bersifat ilmu dan sebagainya? Macam mana Allah nak jadikan alam ni? Tidak adalah alam ni, tidak wujudlah kita kalau Allah Ta'ala itu tidak bersifat dengan kudrat dan sebagainya. Betul tak? Dan makhluk ini pun tidak ada, dan makhluk ini pun takkan ada kalau Allah itu tidak memiliki sifat-sifat yang tertentu tadi. Maka batil. Apa maksud maka batil ni? Maka dakwaan mengatakan Allah Ta'ala tidak bersifat dengan segala sifat-sifat ma'ani maknawiyah tadi, dan Allah Ta'ala tidak menjadikan alam, batil, salah. Kenapa pula salah? Kerana makhluk ini sudah ada dengan pandangan mata kita, dengan pandangan mata-mata kita. Ni mata-mata kita dah menyaksikan adanya makhluk. Mata kita dah menyaksikan adanya alam. Bahkan biji mata kita sendiri pun termasuk dalam alam yang dijadikan oleh Allah. Macam mana pula kita nak katakan Allah tak menjadikan alam, sedangkan mata kita sendiri dah saksikan ada alam? Kalau begitu, kalau begitu, yakni setelah kita tilik dengan dalil akli tadi dan disokong pula dengan dalil Quran yang sebelumnya, kalau begitu tetaplah Tuhan itu bersifat dengan sifat-sifat ma'ani dan ma'nawiyah, kerana Tuhan kita itu, yakni Allah Ta'ala itu zat, bukannya sifat. Allah Ta'ala tu zat, bukannya sifat. Allah Ta'ala tu zat
yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang tidak terhitung banyaknya. Maka tetaplah zat Tuhan itu ada cara-cara diri. Apa maksud cara-cara diri tadi? Berdiri dengan sendiri. Yakni tidak berkehendak dan tidak berhajat. Maka tetaplah zat Tuhan itu ada cara-cara diri. Itulah pengakuan yang betul, yang sama dengan pengakuan Allah Ta'ala seperti firman-Nya Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Dalil lagi, bawa dalil Quran lagi noh. Wahai manusia, kamu sekalian yang berkehendak kepada Allah. Kita ni semua berkehendak kepada Allah. Dalam semayang kita kena ingat, ya Allah, aku ni berhajat kepada pertolongan Kau, ya Allah. Sebab kita boleh semayang ni, jangan rasa kita yang hebat. Allah yang menggerakkan hati kita nak solat. Allah yang membantu kita mendirikan solat tu daripada zahir dan batinnya boleh khusyuk dengan bantuan Allah, boleh baca dengan bantuan Allah, boleh ingat dengan pertolongan Allah, boleh bergerak diam rukuk sujud i'tidal dengan ingatan dengan pertolongan Allah semua. Berkehendak kepada Allah, kita sentiasa tak pernah tidak berkehendak kepada Allah, melainkan sentiasa berkehendak berhajat kepada Allah. Kena ingat dalam hati kita dalam solat tu, supaya kita tak merasakan diri kita hebat mendirikan solat, supaya kita tidak merasakan diri kita diri kita ni baik, soleh. Jangan merasa begitu. Allah Ta'ala yang tolong. Tanpa pertolongan Allah mustahil kita boleh solat, mustahil kita boleh baca, mustahil kita boleh hafal dan sebagainya. Mustahil kita boleh khusyuk. Dan Allah Ta'ala itu ialah yang kaya lagi terpuji. Ghani tu, Allah Ta'ala tu bersifat dengan kaya. Baik, last, dikendaki kaya itu. Ni satu lagi benda yang banyak kita salah faham ni. Dan dikendaki kaya itu, kaya pada Allah no, bukan kaya pada kita. Kita selalu sebut Allah Maha Kaya, Tuhan yang kaya, Tuhan yang Maha Kaya, Allah Maha Kaya. Apa yang kita faham, apa yang kita maksudkan Allah Maha Kaya itu, apa yang kita faham? Tengok, cek balik betul ke salah. Betul ke salah kepahaman kita sewaktu kita menyebut Allah Maha Kaya? Semak balik. Dikehendaki kaya itu, yakni sifat kaya pada Allah Ta'ala itu mana? Yang lepas, yang tidak berkehendak kepada apa-apa pun. Itulah maksud kekayaan Allah. Bukan maksud Allah tu kaya sebab Allah ada langit dan bumi. Bukan. Kenapa tak boleh dikatakan Allah kaya itu disebab ada langit bumi? Kalau Allah Ta'ala itu kita kata kaya sebab ada langit bumi, menunjukkan kaya Allah Ta'ala itu berhajat dengan sesuatu. Sebelum ada langit dan bumi ini, maknanya Allah tidak bersifat kaya. Kalau yang kita faham Allah kaya sebab ada langit bumi. Ada langit bumi bila? Baharu sedia kala ada tak langit bumi? Tak ada. Sedia kala tak ada lagi langit bumi, sedia kala tak ada lagi alam ini. Maknanya sedia kala lagi Allah tidak bersifat kaya kalau begitu. Saya kaya sebab saya ada harta. Sebelum saya ada harta, saya tidak bersifat kaya. Faham tak? Jadi maksud sebenar-benar kaya Allah Ta'ala ialah Dia tidak berkehendak dan tidak berhajat kepada segala sesuatu. Maksud kaya Allah, bukan sebab ada langit bumi. Tu yang tak nak mengaji sangat tu. Rupanya salah faham. Nampak tak? Kalau kita kata Allah kaya sebab ada langit bumi, dah sebelum ada langit bumi kaya tak? Tak kaya tak? Nak kaya apa tak ada langit bumi? Sejak ada langit bumi baru dia kaya kalau macam tu. Jadi fahamkan, betulkan balik kepahaman kita. Lain kali bila kita berdoa, wahai Allah, wahai Tuhan yang Maha Kaya, faham dalam hati kita seolah-olah kita kata begini, wahai Allah yang tidak berkehendak dan tidak berhajat kepada segala sesuatu.
sesuatu. Itu maksud kekayaan Allah. Maka nyatalah daripada ayat itu bahawasanya Allah Ta'ala bersifat dengan qiyamuhu binafsih. Wallahu a'lam. Cerah mata kita balik. Dah. Tidak berkendak dan tidak berhajat, itulah maksud kekayaan Allah. Untung lah ngaji lah. Tak belajar tadi tak boleh tahu sampai bila. Bila belajar baru tahu, oh macam tu. Macam tu lah. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasihlah Allah pilih kita belajar mengaji, mendengar. La haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa kita, dosa kedua ibu bapa kita, ibu bapa mertua kita, adik-beradik, sepupu, sepapat, ipar, duai, datuk nenek moyang kita terke atas, keturunan kita terke bawah sampai kiamat besok. Mudah-mudahan sentiasa mendapat rahmat, keredaan Allah, keampunan Allah. Anak beranak kita, suami isteri kita, mudah-mudahan sentiasa dalam keampunan Allah, dalam bimbingan Allah. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita ni kesihatan, keafiatan yang baik untuk ibadah, rezeki yang luas, yang halal, yang barakah untuk memudahkan urusan ibadah kita. Mudah-mudahan Allah lahirkan daripada kita keturunan anak-anak yang soleh, yang soleha, berjaya dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semua diberi husnul khatimah oleh Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita ni syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita ni kesabaran dalam menuntut ilmu, istiqamah dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi bantuan, pertolongan, perlindungan, kemenangan, kejayaan kepada saudara mara kita di Palestin, di Lebanon dan di mana-mana sahaja umat Islam yang dizalimi oleh orang kafir, orang kufar, dan mudah-mudahan Allah memusnahkan, membinasakan, mengalahkan segala musuh-musuh Islam. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah bihaulihi wa biquwwatihi. Mudah-mudahan ada rezeki kita jumpa lagi lah akan datang. Salah silap, kelemahan, kekurangan saya minta ampun, maaf banyak-banyak. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana rabbana 'allimna alladhi yanfa'una rabbana faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma alikutul unsa wa dzakara sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Sama-sama.